Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam ayat 22, 23 surah Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum ulaika allazina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Sadaqallahul azim. Maksud dia firman Allah Subhanahu wa taala, mungkinkah jika sekiranya kamu diberi kuasa, kamu akan melakukan kerosakan di atas muka bumi, kamu akan memutuskan hubungan silaturahim. Maka kalau sekiranya kamu buat yang demikian itu, ulaikal ladzina la'anahumullah, maka mereka itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asammahum wa a'ma absarahum, maka tulikan telinga mereka itu dan akan dibutakan pandangan mata mereka itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat ni turun kepada sahabat-sahabat Nabi, orang-orang Islam masa tu, yang mereka ni pada mulanya sangat mengharapkan agar Allah buat turun ayat memerintahkan supaya mereka berjihad ataupun berperang. Sahabat Nabi, sebelum turun ayat Quran yang membenarkan perang ataupun jihad, orang Islam duk kena lanyok dengan musuh ni cukup teruk. Kena lanyok, kena zalim, kena tindas, kena buat macam-macam bentuk penganiayaan. Maka sahabat-sahabat Nabi ni tak boleh tahan dengan tekanan, dengan penindasan yang dikenakan kepada mereka. Maka sahabat-sahabat Nabi ni duk minta, duk teringat dalam hati, duk minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah turun satu ayat membolehkan depa perang lawan dengan orang bukan Islam. Dalam duk teringat dalam hati, duk minta dalam hati supaya Allah benarkan depa berjihad, depa berperang, Allah turunkan ayat suruh berperang. Bila Allah turun ayat suruh berperang, takut pula nak perang. Sebelum ada izin boleh perang, berasa nak perang sangat. Bila turun ayat suruh perang, berasa takut, berasa sayang ke nyawa. Maka Allah Subhanahu wa taala waktu turun ayat 22, 23 surah Muhammad ini. Allah kata, fahal asaitum, apakah barangkali ataupun mungkinkah in tawallaitum, kalau sekiranya kamu ni diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ni, an tufsidu fil ardi, kamu akan jadi orang yang lupa diri, dengan kuasa itu kamu buat kerosakan atas muka bumi. Wa tuqatti'u arhamakum, dengan kuasa yang ada ke kamu, kamu akan sampai ke peringkat memutuskan silaturahim. Ulaika allazina la'anahumullah, mereka itu adalah orang-orang yang Allah akan laknat mereka.
fa'asammahum wa a'ma absarahum. Allah akan pekakkan telinga mereka dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mata mereka tengok tapi tak dapat pengajaran daripada benda yang mereka tengok. Maksud ayat ni ialah Allah Subhanahu wa taala kata kalau dulu hampa nak sangat supaya Allah izinkan berperang, tapi bila Allah izin berperang hampa takut. Allah kata kita bimbang manusia ni lah ni tak ada kuasa, nak sangat ke kuasa. Esok bila kita bagi kuasa, kamu lebih teruk daripada orang yang berkuasa yang duk ada lah ni. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi ingat supaya manusia yang mengaku Islam, yang mengaku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala tidak berubah pendirian. Kalau sekiranya masa tidak ada kuasa, dia satu orang yang mencintai keadilan, maka apabila Allah bagi kuasa, dia mesti menegakkan keadilan. Tak boleh masa tak ada kuasa nak sangat kepada keadilan, tapi bila dapat kuasa, dia orang yang mengkhianati amanah yang diberikan kepada dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 25 surah Ar-Ra'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Sadaqallahul azim. Maksudnya Allah berfirman, dan orang-orang yang merongkai janji dengan Tuhan. Min ba'di mitsaqih, setelah dia teguhkan janji dia dengan Tuhan. Mana-mana orang yang duk janji dengan Tuhan, kemudian didapati dia rongkai janji yang dia buat dengan Tuhan. Tuan-tuan, kita tiap-tiap kali lepas takbiratul ihram kita baca doa iftitah. Dalam doa iftitah itu kita mengikat janji dengan Tuhan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku, lillahi rabbil alamin, aku bagi, aku persembahkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Hari-hari kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama selepas kita mengukuh janji dengan Tuhan, tiba-tiba kita didapati rongkai janji. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, wallazina yanquduna ahdallah, dan orang-orang yang merongkai janji yang telah dia buat dengan Allah Subhanahu wa taala min ba'di mitsaqih, setelah dia perkukuhkan janji itu sebelumnya. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusalah, dan dia telah memutuskan hubungan yang Allah suruh dia hubung. Allah suruh kita jaga hubungan adik-beradik, jangan putus hubungan adik-beradik. Kita putus hubungan adik-beradik. Wa yufsiduna fil ardh, dan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Tuhan suruh buat, kita tak buat. Tuhan larang, kita pergi buat. Kita buat rosak atas muka bumi. Ulaika lahumul la'nah, mereka itu adalah orang yang mendapat laknat Tuhan. Walahum su'ud dar, dan di hari akhirat esok Allah Subhanahu wa taala menyediakan tempat yang amat buruk bagi mereka itu, iaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hubungan silaturahim sama-sama saudara se-Islam mesti dipelihara. Hubungan silaturahim di antara sama-sama orang Islam mesti dijaga. Merongkai, memutuskan hubungan silaturahim tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak adalah haram dan berdosa. Kita tengok macam mana sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia bukan sahaja jaga hubungan dia dengan adik-beradik dia, dia bukan sahaja jaga hubungan dia dengan saudara yang sama-sama Islam macam dia, bahkan kawan bapak dia, dia jaga kawan tu dan dia jaga anak kawan tu. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah, dan juga Abdullah bin Dinar radhiyallahu anhu,
Kata dia, anna rajulan minal a'rab laqiyahu bi tariqi Makkah. فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبي أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dua orang, iaitu Abdullah bin Dinar dan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Tengah mereka ni duk berjalan, duk naik unta dalam satu perjalanan, tiba-tiba jumpa dengan seorang Arab, seorang Arab Badui. Abdullah anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini, bila dia jumpa Badui ni, fasallama alaih, dia bagi salam. Nah, abang katanya dia ni orang mulia, tapi dia reti hormat orang yang dipandang hina oleh masyarakat. Arab Badui ni, Arab dusun, Arab darat, tak ada rumah, hidup pindah randa. Duduk di tempat yang ada air, bila tempat tu dah kering air tak ada, pindah pergi tempat lain pula ada air. Habis pula air, pindah. Mereka ni tak ada satu rumah kediaman tetap. Mereka ni adalah golongan yang dipandang rendah oleh masyarakat. Satu hari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar ni, dia duk naik himar, dia duk naik keldai dia, tiba-tiba jumpa dengan Badui ni. Bila dia jumpa, fasallama alaih, dia bagi salam. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabuh. Bukan takat bagi salam, dia panggil kawan tu, ajak naik sekali dengan dia, naik keldai dia. Wa a'tahu imamatan kanat ala ra'si. Bukan setakat bagi salam, bukan setakat ajak naik keldai, dia rongkai serban hak duk ada atas kepala dia, dia bagi Badui ni pakai. Faqala ibn Dinar, Abdullah bin Dinar, sahabat kepada Abdullah bin Umar ni, bila dia tengok dia ni hormat sangat dekat Badui yang tak ada siapa hormat ni, dia kata dekat Abdullah bin Umar ni, dia kata aslahakallah, dia kata mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kebaikan pada kamu. Oleh kerana hang ni orang baik, hang hormat orang yang orang siapa pun tak hormat. Dia ni satu manusia yang orang tak ada siapa nak berasa hormat dia. Orang tengok dia ni, orang tengok dengan mata pandangan hina dekat dia ni. Tiba-tiba hang jumpa dia, hang bagi salam dekat dia, hang semawa dia naik keldai sama dengan hang, rongkai pula serban yang hang duk pakai bagi dia pakai, hang hormat dia ni sakan. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan dekat hang, kerana hang ni baik sangat pada orang yang tidak sepatutnya hang buat baik. Begitu. Kata Abdullah bin Dinar, innahumul a'rab. Hantau dah, ni orang yang hang buat baik ni, ini Arab Badui. Wahum yardawna bil yasir. Mereka ni yang kata Arab Badui ni, kalau sekiranya orang buat baik sikit pun kat mereka, mereka rasa besar dah. Oh susah tuan-tuan, tak ada siapa bisa hormat dia. Tak tahu kita pergi tunjuk kita hormat kat dia, tak tahu nak abang lah. Tak tahu nak abang apa ada rumah dia nak bagi ke kita. Selama ni dia dalam kampung ni, orang tak pandang dia. Kenuri pun orang terlupa nak panggil dia. Selalu orang terlupa nak panggil dia ni. Dia ni tak masuk dalam jumlah orang yang patut dihormati. Kerana miskin dia, kerana macam-macam lah kelemahan yang ada pada diri dia, maka tak ada siapa berasa nak hormat dia. Tiba-tiba kita ni bukan setakat panggil makan kenuri, dia main rumah kita nu tak ada nak tungkap basket, kita pergi sambut dia, kita pegang tangan dia, pimpin dia buat main di bangsa makan kenuri ni, tarik bangku bagi dia duduk, tolong buh nasi kan. Habis dia kata tak ada manusia dah dalam dunia ni yang akan hormat dia macam ni lepas kawan ni. Apa ada di rumah dia nak bagi ke kita semua. Pasal apa? Pasal manusia dia rasa sangat
Satu nak abang sangat seronok, sangat gembira apabila orang hormat dia. Sedangkan dia tahu orang lain tidak pernah hormat dia macam tu. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia jumpa badui yang tak ada siapa hormat ni. Dia bagi salam, dia bawa kawan tu naik keldai dia, dia rongkai serban hak dia duk pakai bagi kawan tu pakai. Sampai sahabat dia Abdullah bin Dinar kata kat dia, hang ni mudah-mudahan Allah bagi kebaikan dekat hang. Dia ni badui, tak ada siapa pun hormat dia sebelum ni. Wa hum yardawna bil yasir. Depa ni hang buat baik sikit pun cukup dah. Depa rasa cukup dah, selesa dengan kebaikan yang sikit tu. Faqala Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar jawab balik, dia kata inna aba hadza kana wuddan li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata ni pak bedui ni, pak dia kawan pak aku, dia kata. Bukan pak dia kawan aku, pak dia kawan pak aku. Pak aku dengan pak dia kawan, aku dengan dia tak ada apa-apa. Oleh kerana pak dia kawan pak aku, maka aku rasa bertanggungjawab untuk hormat dia kerana pak dia kawan pak aku. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan aku pernah dengar Nabi bersabda, Nabi kata inna abarral bir silatur rajul ahla wuddi abi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebajikan yang paling besar yang dibuat oleh manusia ialah apabila dia menghubungkan silaturrahim dengan orang yang menjadi kawan bapa dia. Oleh kerana aku pernah dengar Nabi kata macam tu, maka aku hormat dia ni kerana pak dia kawan pak aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan hadis yang sedikit itu. Kalau semua orang kita dapat beramal dengan benda-benda yang macam ni, masyarakat kita jadi masyarakat yang sejahtera insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Muka surat 38. Muka surat 38. Kata dia, mimpi yang ditakdirkan oleh Sayyidina Abu Bakar itu telah disabdakan oleh Nabi SAW dalam masalah itu sudah betul setengah dan sudah salah setengah. Ini hadis yang kita baca bulan lepas. Hadis yang menceritakan tentang seorang laki-laki jumpa Nabi SAW. Kemudian dia cerita dekat Nabi, dia kata semalam aku bermimpi. Dalam mimpi aku tu aku nampak awan main. Tiba-tiba daripada awan tu menitik turun dua benda. Satu dia kata as-samnu, dan yang kedua dia kata wal asal. Daripada awan hak mai tu menitik minyak sapi dan juga menitik madu daripada awan. Kemudian dalam mimpi aku tu aku nampak orang ramai ni pakai bawa bekas dengan tangan dengan apa piduk tahan benda hak menitik daripada awan ni. Fal mustakthir wal mustaqil. Setengah dapat banyak. Sebahagian daripada orang hak bawa bekas piduk tadah benda menitik daripada awan ni, sebahagian orang dapat banyak. Madu hak menitik tu dia dapat banyak, minyak sapi hak menitik tu dia dapat banyak. Dan setengah orang dapat sikit aja. Tak lama selepas tu dia kata dalam mimpi aku juga waraitu sababan wasilan minas samai ilal ardi. Aku mimpi daripada langit turun mai tali. Daripada langit turun mai terjuntai mai satu tali, dia kata. Dan aku nampak tali hak turun terjuntai tu, aku nampak kamu ya Rasulullah, orang yang pertama pegang tali tu. Bila kamu pegang aja tali tu bawa kamu naik tinggi sampai ke atas awan, hilang. Aku nampak pula tali tu turun, aku nampak Sayyidina Abu Bakar pegang tali tu. Naik, turun. Naik tinggi, hilang. Kemudian nampak pula satu lagi tali turun, mai pula satu orang pergi pegang, naik, hilang. Turun pula tali satu lagi, satu orang pula pergi pegang, naik, hilang.
Kemudian turun pula tali satu lagi, ada satu orang pegang tali tu putus. Maka sahabat yang mimpi ni tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, apa makna mimpi aku tu? Mimpi nampak awan mai, lepas tu menitik minyak sapi dengan menitik madu. Orang pakat pitadah, ada dapat banyak, ada dapat sikit. Mimpi tali turun mai terjuntai daripada langit. Mula-mula nampak Nabi pegang, bila Nabi pegang, Nabi naik tinggi. Lepas tu turun mai pula tali, ada satu orang laki-laki pegang, turun tali, satu orang laki-laki pegang, turun tali, satu orang laki-laki pegang, putus. Apa mimpi aku ni? Dia tanya Nabi SAW. Belum sempat Nabi SAW jawab, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia kata ke Nabi SAW, dia kata, ai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, wallahi la tada'anni a'burha. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terus kata ke Nabi, dia kata, ya Rasulullah, demi bapa aku, demi mak aku, izinkan aku mentakbirkan mimpi itu. Aku nak cerita apa makna mimpi itu. Nabi SAW kata kat dia, silakan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun cerita, dia kata, amma dhullah fa dhullatul Islam. Dia kata awan hak mai tu, dia kata itu adalah Islam. Awan itu adalah simbol kepada Islam. Wa amma ma yantifu minas samni wal asali fa huwa al-Quran linuhu wa halawatuh. Dah hak menitik itu, yang kata madu dengan minyak sapi hak menitik itu adalah simbol kepada Quran. Sayyidina Abu Bakar kata macam tu. Wa ammal mustakthir wal mustaqil fa huwa al mustakthiru min al Quran wal mustaqillu minhu. Hak kata setengah orang pitadah dapat banyak, hak setengah orang pitadah dapat sikit, itu adalah perumpamaan manusia hak mengaji agama ni. Hak mana rajin mengaji, dia dapat banyak ilmu daripada Quran. Hak mana pergi mengaji tenggelam timbul, dia dapat sikit ilmu daripada Quran. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata macam tu. Dan dia kata, adapun tali hak turun mai daripada langit, turun mai ke bumi ni, tali itu adalah tali kebenaran, dia kata. Dan orang yang pertama pegang tali itu kamu, ya Rasulullah. Kamulah orang yang pertama membawa kebenaran, dia kata. Kemudian orang yang kedua itu ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang kedua ialah Sayyidina Umar. Orang yang ketiga Sayyidina Osman. Bila Sayyidina Osman pegang tali itu, putus. Maknanya apa? Zaman Sayyidina Osman bin Affan jadi khalifah, jadi kacau bilang. Sayyidina Osman mati kena bunuh. Orang mai kepung rumah dia, orang pergi tikam dia sedang dia tengah baca Quran. Maka itu gambaran yang ditunjukkan, tali itu putus. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq buat tafsiran yang macam tu terhadap mimpi sahabat ni tadi. Bila habis dia buat takbir mimpi tu, Nabi SAW kata kat dia, takbir mimpi yang kamu buat ni setengah betul, setengah tak betul. Nabi kata lagu tu. Malam ni kita nak sambung. Dia kata mimpi yang ditakbir oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu telah disabdakan oleh Nabi SAW sebagai betul setengah, tak betul setengah. Apa maksud dia? Kata Qisṭallani di dalam Irsyadus Sari, bermula salah Sayyidina Abu Bakar pada takbir mimpi itu ialah kerana dia takbirkan itu dengan ada hadir Nabi SAW. Kerana adalah Nabi SAW yang lebih mustahak mentakbirnya. Ini satu pendapat daripada Imam Qisṭallani. Qisṭallani kata yang salah tu ialah pasal Sayyidina Abu Bakar ni kalut sangat nak takbir mimpi, sedangkan Nabi tu ada. Kalau Nabi ada, Nabi lah yang lebih layak mentakbir mimpi. Orang tu pun mai tanya Nabi, pasal apa yang kamu pergi potong, kamu pergi jawab sebelum Nabi jawab. Itu salah Sayyidina Abu Bakar. Itu satu pendapat. Dan kata Qil, tersalah Sayyidina Abu Bakar pada takbir mimpi itu ialah mengapa segera mentakbirkan sebelum diberi izin oleh Nabi pada mentakbirkannya. Ada setengah pula kata salah dia ialah pasal dia terus takbir, tak ada Nabi nak kata okey.
Nabi tak dan nak kata sila takbir, dia dah takbir dah, itu salah dia, pasti buat gopoh macam tu. Maka dijawab orang akan kata qil itu dengan katanya telah diberi izin oleh Nabi SAW pada takbir mimpi itu. Hak ni dijawab oleh ulama lain. Ulama lain kata tak betul. Sebab Sayyidina Abu Bakar bukan terus takbir, dia minta izin ke Nabi. Dia kata demi bapa aku, demi mak aku ya Rasulullah, izinkan aku takbir. Nabi kata silakan. Tidak timbul soal Nabi tak izin, kerana jelas menunjukkan Nabi izin. Maka tuduhan itu ditolak. Dengan sebab ada bersabda Nabi SAW kepada dia, takbirkanlah ya Abu Bakar. Nabi kata kat dia, silakan kamu boleh takbir mimpi itu. Maknanya dia dapat lampu hijau daripada Nabi, maka tidak salah. Itu jawapan dia. Maka dijawab pula oleh qil ini dengan katanya bahawasanya memberi izin itu bukannya pada mula-mulanya. Bahkan mengapa Abu Bakar minta izin mentakbirkannya. Maka jadilah makna sabda Nabi itu, sudahlah tersalah kamu ya Abu Bakar pada segera minta izin akan dirimu takbirkannya. Ulama lain pula kata, yalah Nabi memang nak takbir mimpi itu, tapi dah Sayyidina Abu Bakar minta. Nabi sebagai satu orang manusia yang sentiasa menghormati orang, bila dah minta dia bagi ya. Dia hampir minta tu buat apa? Dia pasalah kot tu pula. Faham tak? Kan? Dia minta depan-depan orang minta, takkan Nabi kata tak boleh. Kalau Nabi kata tak boleh, malu ada. Jadi Nabi ni kita dah kenal, Nabi ni satu orang manusia yang sekali-kali tidak akan jatuh maruah siapa-siapa. Oleh kerana kamu minta, Nabi kata Masya Allah, tafadhal, silakan. Sedangkan Nabi sebenarnya nak mentakbir mimpi itu. Kata ulama pula macam tu. Maka disitulah salah Sayyidina Abu Bakar, dia kata. Ini perbahasan ulama lah. Kemudian dia kata, maka sudah tersalah kamu wahai Abu Bakar kerana kalut sangat minta izin yang demikian itu. Kemudian bawah tu dia urai benda yang sama. Bawah sikit lagi dia kata, dan kata qil lain pula, tersalah Sayyidina Abu Bakar itu ialah mengapa Sayyidina Abu Bakar itu takbirkan minyak sapi dan madu tu dengan Quran saja, padahalnya ia dua perkara. Ada pula yang kata silap Sayyidina Abu Bakar ni pasal dia kata hak turun menitik daripada awan tu ialah Quran. Dia kata sedangkan hak menitik itu madu dan minyak sapi, dua. Pasal apa? Pi takbir kata satu aja, Quran saja. Maka adalah yang mustahak dan yang betulnya ialah ia mentakbirkan minyak sapi itu Quran dan madu itu hadis Nabi SAW. Ini pula ulama kata sepatutnya yang menitik itu minyak sapi dengan madu, maka Quran dengan hadis, bukan Quran saja. Ini pendapat ulama. Kerana hadis Nabi SAW itu menerangkan bagi Quran yang diturunkan atasnya, maka dengan Quran dan hadis Nabi itu sempurnalah segala hukum, seperti sempurna kelazatan dengan keduanya. Itu dia. Dia kata kalau kita kata Quran saja tak boleh, sebab Quran dengan hadis ni tak boleh pisah. Quran dengan hadis tak boleh pisah. Sebab ayat Quran dia hanya turun perintah-perintah umum. Hadislah yang menghuraikan maksud ayat Quran. Kalau kita pisahkan, kita nak pegang Quran saja, kita tak jumpa jalan kebenaran, tak jumpa jalan kebenaran. Pasal apa? Pasal kita perlu kepada hadis untuk nak menjelaskan isi kandungan Quran. Banyak benda kita nanti tak tahu buat kalau kita tak mau pakai hadis. Allah cuma kata wa aqimus salah, dan dirikan sembahyang. Nak sembahyang lagu mana? Quran tak terang pun sembahyang ada berapa waktu. Quran tak terang pun sembahyang subuh berapa rakaat, zuhur berapa rakaat. Quran tak sebut pun dalam sembahyang kena baca Fatihah, kena ada rokok. Quran tak sebut secara detail. Hadis Nabi yang Nabi SAW terangkan tentang cara sembahyang hak betul macam mana. Maka kalau kita kata Quran saja, kita tak pakai hadis, tak betul. Hidup kita jadi tak betul. Kita tak tahu nak beramal macam mana. Maka mereka berpendapat di situ silap Sayyidina Abu Bakar, sebab dia hanya sebut Quran saja, dia kata. Dan kata qil, dan kata satu pendapat lain, jalan tersalah Sayyidina Abu Bakar itu ialah yang betul pada takbir mimpi tadi, iaitu bahawa Nabi SAW itulah awan, dan minyak sapi dan madu itu ialah Quran dan hadis Nabi. Dan ada pula kata silap dia, tentulah
Silap dia ialah apabila dia kata awan itu ialah Islam. Sebenarnya dia kata awan itu ialah Nabi SAW. Ini pendapat-pendapat ulama. Dan kata qil lagi, yahtamil bahawa adalah minyak sapi dan juga madu itu iaitu ilmu dan amal. Ada pula kata minyak sapi dan madu tadi bukan Quran dan hadis, tetapi ilmu dan amal. Tuan-tuan ni yang kata tafsiran. Tafsiran ni masing-masing boleh bagi tafsiran dengan alasan-alasan masing-masing. Begitu. Dan kata qil iaitu faham dan hafaz. Ini semua adalah pendapat-pendapat yang nak kata Sayyidina Abu Bakar ni tersilap tentu, dia berkata. Baik, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala aqsamtu bi abi anta wa ummi la yukhbiranni mal ladzi akhta'tu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tuqsim. Telah berkata Sayyidina Abu Bakar, bersumpah hamba dengan bapa hamba dan ibu hamba, hamba tebus tuan hamba. Maka ceritakanlah kiranya pada hamba apakah yang hamba salah takbir mimpi itu. Sayyidina Abu Bakar bila dengar Nabi kata kat dia, hang ni ada betul ada yang tak betul bila hang buat tafsiran mimpi tadi. Sayyidina Abu Bakar tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, demi bapa dan mak aku, bagi tahu kat aku hak betul itu hak mana, hak tak betul itu hak mana. Maka sabda Nabi SAW, jangan engkau bersumpah dengan sebab ini. Kerana adalah yang harus bersumpah itu jikalau barang itu dizahirkan kejadiannya dan boleh orang semua nampak dan tahu sekarang ini. Nabi kata hang punya silap pasal tadi hang bersumpah. Bersumpah demi mak aku, demi ayah aku. Maksud mimpi itu ialah macam ni. Tak boleh sumpah. Nabi kata. Pasal apa? Pasal benda yang kamu sumpah ni benda tak jadi lagi. Benda tak jadi lagi. Kamu pergi sumpah tadi ni, kamu kata tali hak turun tu hak mula-mula pegang Nabi Muhammad sendiri. Lepas tu yang ikut pegang dia ialah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman apa semua ni. Kamu tak boleh bersumpah dengan benda tu. Sebab kamu pun tak pasti betul kan macam tu. Benda tu tak jadi lagi. Nabi tu ada lagi. Abu Bakar belum jadi khalifah lagi. Umar belum jadi khalifah lagi. Osman belum jadi khalifah lagi. Belum tahu lagi apa nak jadi dekat Sayyidina Osman masa dia jadi khalifah. Mana boleh benda hak tak tahu lagi kamu dah pergi bersumpah sungguh-sungguh dah. Nabi kata benda tu belum dizahirkan lagi. Maka tak boleh sumpah dengan benda yang belum jadi. Tak boleh kita kata kat orang, demi Allah, minggu depan hang aksiden. Tak boleh. Tak tahu lagi minggu depan nak jadi apa. Tak tahu. Mana boleh kita bersumpah. Sedangkan benda tak jadi lagi. Kita tak tahu apa nak jadi. Kita hanya boleh bersumpah dengan benda hak jadi dah. Demi Allah, kemarin memang saya pergi bagat. Betul lah. Kemarin kita pergi sungguh. Minggu depan tak tahu apa nak jadi. Mana boleh sumpah benda tak jadi lagi. Nabi kata macam tu. Jadi Nabi kata kat Sayyidina Abu Bakar, silap hang kat situ. Pasal bersumpah, kata benda ni akan jadi macam ni, sedangkan benda tu tak jadi lagi. Benda tak jadi lagi, tak boleh sumpah. Nabi kata. Setengahnya tidak boleh diterangkan kerana sebagai rahsia. Benda ke depan ni, mana boleh kita nak terang, nak jadi macam-macam mana. Benda tu masih lagi rahsia Tuhan. Rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kematian kita Allah saja yang menyimpan rahsia kematian kita. Kita nak mati bila? Tahkah malam ni, tahkah pagi esok, tahkah minggu depan, tahkah lagi 10 tahun lagi. Allah simpan rahsia kematian kita ni. Kita tak boleh sumpah dengan benda yang menjadi rahsia Tuhan. Kita pun tak tahu. Begitu. Dan apabila dizahirkan dan diterangkan takbir pada pengetahuan orang, nescaya jadi fitnah ia dari sekarang. Bila hampir duk terang benda ke depan nak jadi macam ni, pergi terang pula dengan sumpah-sumpah sekali. Tak boleh. Pasal apa? Dia boleh menjadi fitnah pada orang yang dengar. Dia kata tu, ustaz tu kata, dia pegang dah. Padahal benda tu belum tentu ustaz pun tak tahu apa nak jadi esok. Tapi oleh kerana dia pergi kata macam tu, orang pegang cakap dia, jadi fitnah kepada orang ramai. Begitu. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Masalah, dia kata mimpi ini haruskah ditakbirkan dia? Sesungguhnya mentakbirkan mimpi harus ia mana-mana waktu. Boleh. Mentakbir mimpi ni boleh. Tetapi seorang yang mau menurut sunnah Nabi
Sayogialah takbirkan mimpi itu dahulu daripada terbit matahari dan kemudian daripada sembahyang subuh. Dia kata nak takbir mimpi ini tak salah, tapi syarat dia mimpi itu mestilah ditakbirkan lepas sembahyang subuh dan sebelum masuk waktu terbit matahari. Dalam tempoh masa tu kalau nak takbir, lewat lepas pada tu tak disunatkan lagi dah. Baik, apa pasal? Kerana pada masa ini sedang ingat orang yang mimpi itu akan mimpinya dengan eloknya. Sebab dia baru bangkit tidur. Dia ingat lagi apa yang dia mimpi. Maka lepas-lepas sembahyang subuh, dia pergi jumpa orang yang dipercayai boleh mentakbir mimpi. Masa tu dia cerita apa yang dia mimpi. Oleh kerana dia baru bangkit tidur, mimpi itu masih ingat lagi dalam kepala dia. Selang seminggu, selang sebulan dah, kalau dia cerita balik belum tentu tepat macam yang dia mimpi. Mungkin ada tambah, mungkin ada kurang. Begitu. Maka sebab hampir masa dia bermimpi, dan ada pun takbir mimpi masa itu, lekas ia dapat tahu akan apa kesukaan daripada mimpinya itu. Supaya kalau mimpi itu mimpi baik, dia tanya-tanya, orang terang kat dia maksud mimpi baik itu, dia cepat dapat berita gembira tu. Ataupun teringat dia daripada kemudaratan dan kejahatan. Ataupun kalau mimpi itu membawa alamat tak baik, maka dia dah dapat takbir tu, dia lebih berjaga-jaga untuk nak menghadapi hari itu. Itu yang kebaikan dia. Dan tukang takbir mimpi itu pun ada lapang hati daripada berbimbang dengan apa-apa kerja sebelum terbit matahari. Dan kawan hak nak takbir mimpi itu pun, kawan tu pun masa tu dia tak ada serabut apa lagi. Sebab dia belum keluar kerja lagi. Dan dia keluar jual ayam tahu lagi, kacau dah. Dan dia keluar pergi menyaga, masa tu kita pergi duduk kalut nak tanya ni, semalam saya mimpi yang tu yang ni, dia mana dengan nak cedok ayam mana, dia kacau. Nak tanya dia sebelum dia keluar kerja, masa tu tanya dia, fikiran dia cantik lagi, dia tak serabut dengan kerja dia nak buat, nak cari makan ni. Maka yang demikian itu diperbuat oleh Nabi kita SAW, yakni mentakbir Nabi akan mimpi orang-orang lepas sembahyang subuh, dahulu daripada terbit matahari. Memang Nabi kalau orang tanya dia tentang mimpi, masa itulah Nabi akan takbir mimpi. Nabi tak akan takbir waktu lain. Begitu. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla bina as-subh aqbala 'ala an-nas biwajhihi wa qala hal ra'a ahadun minkumul lailata ru'ya. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat itu ialah Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sembahyang dia akan subuh berjemaah dengan kami, beradablah dia dengan mukanya atas orang-orang. Kemudian daripada sudah sembahyang itu, seraya bertanya, adakah mimpi seseorang daripada sekalian kamu malam ni? Akan apa-apa mimpi yang boleh aku takbirkan dia? Ini Nabi. Nabi bila habis sembahyang, Nabi beralih menghadap kepada makmum semua. Nabi tanya kepada makmum ni, habis sembahyang subuh, Nabi beralih menghadap makmum ni, Nabi tanya, siapa ada mimpi apa-apa semalam? Kalau siapa ada mimpi apa-apa, boleh tanya Allah ni, supaya boleh aku terangkan maksud mimpi itu. Nabi selalu macam tu. Maka apabila sahabat bermimpi, lalu ceritalah sahabat kepada Nabi. Dan Nabi pun lalu takbirkan yang boleh. Maka Nabi SAW pun lalu takbirkan mimpi itu. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Masalah, dia kata mimpi itu ditakbirkan pada siapa? Kata Qisṭallani di dalam Irsyadus Sari, sayogia orang yang mentakbir mimpi itu orang yang beragama, lagi orang yang warak, dan orang yang berilmu, dan orang yang penyimpan apa-apa rahsia orang yang diketahui daripada mimpinya itu. Kita nak pergi tanya maksud mimpi ni, dia kata mestilah orang kita nak tanya tu orang yang beragama. Ni pergi tanya Hindu ada bawa burung tengok nasib tu, pergi tanya kawan tu, apa maksud saya lagu ni apa? Ni orang Islam kita ni. Pergi dekat ni ada bawa burung tu kan, dia ada kertas susun-susun tu, pergi bayar berapa duit kan, burung tu jalan-jalan pergi gigit, bagi surat, buka baca. Dan yang peliknya pula, buka baca tak ada yang tak elok, semua nasib elok.
Pasal kalau tak elok, dia tak bayar duit. Dia kena abang elok. Dia percaya benda macam tu. Sedangkan dalam soal ni, dia kata syarat yang pertama, kita nak pergi tanya apa-apa ni, mesti orang yang kita nak tanya tu orang yang beragama. Dia kata mesti sama seagama dengan kita, dan dia bukan satu agama dengan kita. Dia orang yang beragama, religious. Satu orang yang beramal dengan agama. Dan dia pula warak. Bukan merapu ni, jenis orang warak kalau kita nak tanya. Dan dia pula mesti berilmu. Tidak boleh nampak warak tapi tak ada ilmu. Tak boleh. Dia mesti orang yang warak dan dia orang yang berilmu. Dan juga dia satu orang yang dikenal pasti sebagai simpan rahsia. Kalau kita bagi tahu rahsia, dia simpan rahsia kita. Dan dengarkan habis-habis pertanyaan orang yang bertanya, takbir itu semuanya. Dan dia satu orang yang bila orang main mengadu kat dia, dia dengar sampai habis apa aduan orang tu. Dia tak buat kalut. Orang ni baru cerita sekerat, dia nak jawab dah, dia nak terang dah. Dia dengar sampai habis. Sampai habis kau tu cakap, baru dia bercakap. Ini tanda-tanda warak yang ada pada diri orang ni. Dan beri jawab sekadar soal. Dan dia satu orang yang apabila orang tu tanya, dia jawab soalan kau tu. Begitu. Baik pun bagi orang yang mulianya ataupun orang yang kutu-kutunya, dia tak ada beza-beza orang. Siapa pun main, dia layan sama aja. Begitu. Dan jangan takbirkan waktu terbit matahari dan tidaklah waktu masuk matahari. Tak boleh. Dah lepas terbit matahari ataupun waktu nak maghrib, waktu tu pidut seorang takbir mimpi, itu bukan masa dia kata. Dan tiada pula ditakbirkan pada waktu gelincak matahari dan tiada pada malamnya. Waktu tengah hari rembang pun tak disuruh dan juga waktu malam tak disuruh. Dan setengah daripada adab orang yang mimpi itu bahawa ada dia orang yang benar cakap. Orang hak mimpi ni pula, dia ni mesti orang baik-baik. Kalau orang merapu mimpi ni, tu saya duk tanya apalah, buat pergi lupa abang sudah. Tapi kalau dia ni orang yang baik-baik, kita dah baca banyak dah hadis sebelum ni, mimpi orang yang beriman menjelang akhir zaman hampir semuanya benar. Ni, kalau sekiranya orang hak mimpi tu orang yang baik-baik, di antara yang kata baik tu ialah orang yang bercakap benar, jenis tak erti bohong. Dia ni bercakap memang cakap benar. Orang macam ni mimpi, mimpi dia wajar ditakbir. Gitu. Dan juga tidurnya atas lambung kanan. Orang hak mimpi ni pula mestilah orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik dia kalau tidur, dia ikut sunnah Nabi. Nabi tidur, dia mengiring belah kanan. Nabi tidur, dia mengiring sebelah kanan. Macam tu. Dan dibacanya waktu tidurnya akan surah wasyamsi waduhaha. Sebelum tidur tu, nak boleh pejam mata lena tu, mulut ni duk baca ayat Quran. Wasyamsi waduhaha, baca ayat-ayat Quran. Dan juga baca surah Al-Lail, wal-laili idza yaghsha, baca surah Al-Lail. Dan juga membaca surah Wat-Tini waz-Zaitun, ni sebelum tidur dia baca, dia amal surah-surah ni. Dan juga suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad. Dan juga al-mu'awwizatain, yakni dua qul, kita dah kata qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ni orang hak mimpi ni sebelum tidur ni dia macam ni keadaan dia. Dia ni satu orang yang bercakap benar dan dia ni satu orang yang tidur ikut sunnah. Tidur atas rusuk belah kanan, nak tidur tu pula baca macam-macam surah dan diucapkannya doa, Allahumma inni a'udzubika min si'il ahlam wa astajiru bika min tala'ibis syaitan fil yaqadhah wal manam. Allahumma inni as'aluka ru'yan salihatan sadiqatan nafi'ah hafizatan ghaira munsiyah. Allahumma arini fi manami ma uhibbu. Dia baca doa tu dulu. Dan setengah daripada adabnya, jangan dia khabarkan mimpi tu pada orang-orang perempuan. Dia kata, kita mimpi tu cerita ke orang perempuan. Sebab mereka ni nanti buat rayuh, buat kalang kabut gitu aja. Sampai dia cerita dia semalam abang mimpi lagu ni. La ilaha illallah. Dia kata awak lah pergi mimpi lagu ni, dia buat ramai. Dia buat ramai, dia bagi raplah dengan kita-kita sekali. Jadi dia kata tak payah cerita kat depan ni. Dan jangan kepada seteru, jangan pergi cerita dekat musuh. Hidup abang kat musuh kata semalam aku mimpi gigi aku patah 3 puntung. Dia musuh kita. Apa dia kata kat kita? Dia kata tak lama dah nanti lagu ni dia cerita benda tak elok kat kita. Pasal apa? Pasal dia ada ingat buruk kat kita. Maka dia pergi urai cara buruk. Dan jangan pada orang-orang jahil atau sampai cerita ke orang yang tak tahu apa. Bila cerita kat dia tak ada satu faedah.
melainkan dia akan bagi kusut kepala otak kita. Dia jadi macam tu. Baik, dia kata inilah akhir abwabur ru'ya dan mengiringi abwabus syahadah. Telah selesai pada malam Arba' malam Rabu 21 Ramadan tahun 1359. Tuan ni, Tok Syekh Idris Al-Marbawi habis karang sampai takat kita baca atas saat ni, dan jangan pada orang-orang jahil. Dia habis itu pada 21 hari bulan Ramadan. Bulan puasa dia habis tulis jilid ni tahun 1359. Lah ni 1423. Tolak 1359 tu ada berapa? Berapa? 64 54 64 tahun dulu. Kitab kita baca ni dia tulis 64 tahun dulu. Sekitar tahun berapa? Kalau 64 tahun lebih kurang sekitar tahun 30-an. Sekitar tahun 30-an dulu, 1930-an dulu kitab ni siap ditulis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masuk muka surat 41, iaitu satu bab baru. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabus syahadat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata At-Tirmizi, bermula segala bab saksi bagi orang yang kena naya, maka inilah tempat bicaranya. Ni dia nak cerita tentang kes saksi, witness, orang yang melihat satu penganiayaan berlaku. Semuanya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak bercakap ni berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saksi hak macam mana yang mahkamah boleh terima? Kaki minum arak boleh tak boleh jadi saksi? Perempuan jalang boleh tak boleh jadi saksi? Ni benda-benda macam ni dibahaskan oleh agama kita. Nak tengok saksi ni orang yang macam mana boleh diterima sebagai saksi. Adakah siapa pun boleh jadi saksi dalam pembicaraan mahkamah Islam? Siapa pun. Satu orang yang semua orang kenal tak pernah sembahyang, tahu main mahkamah nak jadi saksi, nak tuduh satu orang ahli sembahyang, mahkamah terima tak kan punya saksi? Kita baca. Dia kata masalah saksi ialah orang yang menanggung khabar yang putus dan menunaikannya. Maksud kata saksi itu ialah orang yang menanggung khabar yang putus. Maksud dia satu orang yang memegang berita benar. Ni saksi. Dia tengok sungguh, bukan dia saja dengar orang cakap dia pergi jadi saksi tak. Dia tengok sungguh benda tu berlaku depan mata dia, maka dia anggap sebagai orang yang menanggung khabar yang putus. Satu benda yang memang jadi sungguh dan dia tengok sungguh, itu dipanggil saksi. Kalau dia pun tak tengok, dia pun dengar cerita orang yang kata kenun tengok, Islam tak terima ini sebagai saksi yang boleh memberi kenyataan di mahkamah. Dia kata, dan menunaikannya, bukan setakat dia tengok benda tu, bukan setakat dia tahu benda tu sebenar berlaku macam mana, dia sanggup tampil ke depan untuk menjadi saksi. Ini saksi yang diterima oleh Islam, kerana ia orang yang melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Ini yang kata saksi. Dia tengok benda tu, orang lain cerita aja, dengar orang cerita, dia tengok benda tu, maka dia saksi. Hak duk cerita tu bukan saksi. Dan khabar putus yang ditunaikannya itu bernama saksian. Benda hak dia pergi cerita tu, itulah hasil daripada persaksian dia. Yakni syahadah dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Arabnya syahadah. Saksi ini syahadah. Dan saksi itu di dalam bahasa Arabnya syahid. Orang yang melihat ni dipanggil syahid. Syahid maksudnya orang yang tengok. Begitu. Maka iaitu banyak macam. Ada saksi bohong dan palsu. Dia kata saksi ni pun macam-macam dia ada. Ada hak setengah tu mengaku kata saksi, sebenarnya dia bohong, dia tipu, dia tak tahu apa pun, dia diupah untuk pergi bercakap macam tu. Ini saksi yang palsu. Dan ada saksi yang betul. Ada hak betul-betul sungguh, dia tengok sungguh. Begitu. Maka inilah yang akan dibicarakan di dalam beberapa bab yang akan datang ini. Bab yang pertama, dia kata maja'a fi syuhada ayyuhum khair. Bab yang datang pada menyatakan orang yang jadi saksi, siapakah daripada mereka itu yang lebih baik daripada banyak-banyak orang yang mengaku kata dia saksi,
siapa yang paling baik. Ketahuilah saudaraku, telah lalu di atas tadi menerangkan orang yang jadi saksi. Maka orang yang menjadi saksi itu ada macam-macam martabatnya. Ada yang baiknya, dan yang lebih baiknya, ada yang lebih jahatnya. Saksi ni ada saksi baik, ada yang sungguh-sungguh baik, ada yang sangat jahat. Tuan-tuan, orang nak merosakkan kita senang aja. Senang aja orang nak rosak kita ni, siapa pun daripada kita ni, senang aja orang nak rosak kita. Dia pergi cari satu perempuan jahat mana ke, dia bagi duit, dia julap duit ke kawan tu cukup-cukup, dia kata hampir pergi habak kat orang ramai. Kata dia ni biasa berzina dengan habis kita. Mai satu perempuan jahat pergi habak kat dalam masyarakat ni, dia kata sudahlah dia tu biasa berzina dengan aku tu, dia kata. Tuan-tuan, benda macam ni masyarakat cukup suka dengar. Masyarakat kita ni kalau dia tak takut pada Tuhan, benda macam ni dia suka dengar. Dengar-dengar, tukar tu kita kena juga. Dia heboh satu kampung ni. Habis kita. Soal benar ke tak benar ke apa itu soal lain lah. Soalnya nak merosakkan satu orang cukup senang. Nak membaikkan nama seseorang cukup susah. Nama satu orang yang sudah baik selama 30-40 tahun, dalam masa sejam boleh rosak. Hanya dengan menggunakan saksi palsu yang dijulap duit dan sebagainya, sudah cukup untuk merosakkan nama satu orang yang sudah dikenal baik 30-40 tahun. Demikianlah bahayanya saksi bohong. Maka dengan kerana itulah Islam meletakkan syarat ketat kepada orang hak nak jadi saksi. Begitu. Baik, maka saksi yang lebih baik ada tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala ukhbirukum bi khairi syuhada alladhi ya'ti bis syahadah qabla an yus'alaha. Maksud dia diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat itu Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, maukah sekalian kamu aku khabarkan dengan sebaik-baik orang menjadi saksi? Yakni terhadap orang yang kena aniaya. Nabi tanya sahabat. Nabi kata, hampa mau tak aku nak bagi tahu dekat hampa orang yang paling baik yang kita boleh terima dia sebagai saksi bagi kes-kes penganiayaan? Nabi kata, hampa mau tak aku nak cerita siapakah orang yang paling layak jadi saksi? Iaitu orang yang datang dia naik saksi sebelum diminta kepadanya menjadi saksi ataupun persaksikan. Dia kata. Nabi kata orang yang baik itu ialah orang yang dia tampil ke depan untuk jadi saksi sebelum orang minta dia jadi saksi. Bukan orang minta dia, tak ada siapa paksa dia, tak ada siapa pergi ugut dia suruh jadi saksi. Dia sendiri volunteer pergi jadi saksi. Pasal dia tahu kata orang yang dituduh ni tak salah. Maka dia pergi ke depan untuk jadi saksi mempertahankan orang yang kena tuduh. Ini orang paling baik. Ataupun dia tahu bahawa orang yang kena tuduh ni memang orang yang salah sungguh. Cuma masalahnya tak ada orang nak jadi saksi kepada kejahatan dia ni. Sedangkan dia memang tengok kawan ni jahat. Dia pergi ke depan menjadi saksi untuk nak membuktikan jahat orang jahat. Ini saksi yang baik, dia kata. Tuan-tuan, orang takut jadi saksi ni. Kita jangan ingat mudah benda ni. Orang kebanyakan yang takut jadi saksi ni pasal apa? Bila dia mengaku kata dia sanggup jadi saksi, dia mendedahkan diri daripada bahaya. Pihak yang kena tuduh nak biar dia. Berapa duit mau? Dia bayar duit tak apa. Berapa banyak hampa mau? Dia bayar duit, dia upah orang pergi pukul bagi mati bang. Itu sebab dalam kes-kes besar, bila ada saksi, saksi ni akan diberikan perlindungan. Pasal apa? Takut dia akan diapa-apakan. Saksi dalam Islam cukup penting. Maka saksi yang baik itu ialah saksi yang orang tak minta. Dia sendiri suka rela pergi ke depan untuk menjadi saksi. Kerana nak membetulkan orang betul. Ataupun nak membuktikan salah orang yang salah. Begitu. Yakni sebelum lagi dituntut akan dia. Iaitu pada masa orang yang dilihatnya mau kena aniaya. Dan saksiannya tidak ada.
maka ia pun lalu menggahirkan dirinya pada orang yang mau kena aniaya itu. Dan katanya, aku saksi kamu. Tuntutlah kamu akan hak kamu di hadapan hakim dan aku menjadi saksi kamu. Dia nampak satu orang nak kena naya. Orang tuduh kata dia ni pada hari bulan sekian-sekian, pada jam sekian-sekian telah berada di tempat sekian-sekian, tempat jahat. Sedangkan pada masa, pada hari dan pada waktu yang dituduh tu, pada masa tu kawan yang dituduh ada dengan dia. Maka dia tahu tuduhan tu tak betul. Orang tuduh kawan tu pada hari bulan sekian-sekian, pada masa sekian-sekian, dia ni didapati berada di tempat sekian-sekian. Dia tahu tuduhan tu tak betul sebab pada masa tu orang yang dituduh tu sari suntuk duk ada dengan dia. Macam mana boleh tuduh kawan ni ada di situ? Maka dia tampil ke depan, dia kata, hang pergi mahkamah tak apa. Aku apa jadi pun aku sanggup jadi saksi hang sebab aku tahu hang betul. Hari tu hang duk ada dengan aku, dia kata. Ini ceritanya. Kerana telah aku lihat semua hal kamu yang mau kena aniaya itu, maka orang yang demikian itu adalah sebaik-baik saksi. Dia kata, aku sanggup apa jadi pun aku sanggup kerana nak mempertahankan hang pasal aku tahu hang betul. Dia kata. Ini saksi yang baik di sisi agama. Ataupun seperti seorang yang nak menipu. Maka datang seorang kepada yang nak menipu tu. Lalu kata dia, jangan kamu buat naya ke atas sihatmu itu. Kerana aku ada sama kamu. Dan aku tahu perihal kebetulan si Hanu itu betul. Engkau mau menganiaya dia. Sekiranya dia mengadu kepada hakim, maka aku saksinya atas betulnya itu. Maka kamu jangan ambil salah akan daku menjadi saksinya. Kerana pekerjaan kamu ini mungkar. Dia kata. Dia tahu kawan ni sengaja merancang satu tipu muslihat nak perkena satu orang. Dia tahu. Dia tak boleh terima benda ni. Mana boleh hampir buat naya orang macam tu, dia kata. Aku tahu hang ni saja nak perkena dia. Aku tahu dia betul. Kalau hang buat juga benda ni kat dia, aku akan pergi jadi saksi pertahan dia. Apa jadi pun aku akan jadi saksi pertahan dia. Orang yang sanggup sampai macam ni, orang ni saksi yang sangat baik dalam agama. Tapi bahayalah tuan-tuan. Piduk jadi galang ganti macam tu bahaya. Anak cucu bini kita di rumah nanti marah kita. Dia kata, apa abang? Masalah dia biar pergi kat dia ya. Yang abang piduk sangkut sama buat apa? Sekejap lagi saja aja abang kena. Bini yang tidur kata lagu tu. Kita kata tak boleh lah kalau aku tak langkah pergi jadi saksi, dia ni kena naya. Bini kata biar dia kena bila, jangan abang kena. Kalau dia tu kena, biar pergi lah. Kalau abang kena, saya susah, anak-anak susah. Dia kata lagu tu. Kita sanggup anak bini susah, tak apa. Jangan bagi kawan kita susah. Kesanggupan kita tu, syarak mengangkat martabat kita. Tapi susah tuan-tuan nak buat macam tu. Kebanyakan orang ni tak mau campur dah. Berlaku pembunuhan sebelah rumah dia. Pukul 3 pagi. Dia dengar bunyi tembak, pang-pang semua. Dia buka tingkap tengok. Dia nampak kereta jenis apa. Berapa orang naik kereta belah api. Esok polis main tanya. Dia kata saya tak jaga. Semalam saya lena. Dia tak berani piduk buka mulut. Abang saya nampak siapa. Tak pasal malam tu dia pula bersepai otak mambak buat lantai rumah. Tak berani. Pukul tak tahu sudahlah dia kata. Kebanyakan orang macam tu. Mana-mana orang yang sanggup tampil ke depan untuk jadi saksi kerana memang dia menyaksikan benda tu, ini orang syarak cukup puji. Pasal apa? Tindakan dia tu menyelamatkan satu orang daripada kena zalim. Itu dia macam tu. Baik, dia kata hendaklah kamu berhenti daripada menganiayakan dia. Dia pergi warning kawan nak buat naya orang ni, hang jangan duk buat benda ni. Kalau hang buat, aku jadi saksi bagi pihak kawan tu. Hang nanti kena, dia kata. Dia pergi warning macam tu. Sebab dikatakan demikian ialah supaya berhenti orang yang mau membuat aniaya kepadanya itu. Maka yang demikian itu adalah sebaik-baik saksi jua. Dia kata. Tajuk baru, bab ma jaa fi man la tajuzu syahadatuh. Bab ma jaa fi man la tajuzu syahadatuh. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan orang yang tiada sah dan tiada diterima saksinya. Siapa yang apabila dia nak jadi saksi, saksi dia ditolak oleh agama. Ketahuilah saudaraku, saksi ni banyak syaratnya.
iaitu tersebut di dalam kitab fiqh. Iaitu yang pertama, mestilah dia orang yang Islam. Satu, orang bukan Islam tak diterima sebagai saksi. Saksi syarat nombor satu mesti Islam. Yang kedua, mestilah dia orang yang merdeka, bukan hamba. Yang ketiga, dia seorang yang mukallaf. Dia dah akil baligh apa semua, mukallaf. Yang keempat, dia mestilah seorang yang adil, lagi mempunyai muru'ah dan tidak kena tahmah. Dia mesti satu orang yang adil. Adil maksudnya tak pernah buat dosa besar. Dosa kecil dia tidak mengamalkan dosa kecil. Tak selalu buat dosa kecil. Dosa kecil apa dia? Tengok orang tak mendedahkan aurat, dosa kecil. Tengok orang perempuan tak pakai kelumbung, tengok orang laki-laki pakai seluar pendek, itu dosa kecil. Dia ni dikenali sebagai satu orang yang tak suka benda-benda macam tu. Dia kalau tengok pun sekali tu dia tengok kalian lah. Dia tak mau duk tengok lama benda dosa ni. Kalau dia ni dia punya duk tengok. Tak mau. Kesaksian dia dipertikaikan. Sebab apa? Sebab muru'ah dia, maruah dia tidak terpelihara. Begitu. Dan dia satu orang yang tidak kena tahmah. Orang tak boleh nak tuduh apa. Bila dia pergi jadi saksi, dia berkata mau dia tak jadi saksi. Dia proxy bisnes tuan tu. Itu tahmah. Saksi ni siapa? Saya bertanya, saksi siapa ni? Rakan kongsi bisnes dia. Itu satu tahmah. Tahmahan, orang boleh tuduh. Saksi tu siapa? Saksi siapa? Kata dia hari tu dapat projek. Dia bunyi macam tu. Dia tu lah bagi projek kat dia. Tu yang dia pergi jadi saksi. Itu tahmah. Tahmahan ni semua tak mah. Dia membuka ruang kepada orang tak percaya kepada persaksian yang dia buat. Baik, maka di dalam bab ini ada dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi akan rupa orang yang tidak harus jadi saksi dan tiada sah saksinya. Kata dia an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajuzu syahadatu kha'in wala kha'inah. Diriwayatkan daripada seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak harus dan tidak sah saksi orang laki-laki yang belot dan orang perempuan yang belot. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak boleh jadi saksi satu orang yang khain. Khain maksudnya khianat. Orang dah tahu dah dia biasa buat khianat ke orang. Tiba-tiba nak pergi jadi saksi. Maka saksi satu orang yang biasa mengkhianati orang, persaksian dia tak diterima. Begitu. Masalah saksi orang yang khianat dan belot dan penipu. Adalah orang yang belot dan penipu. Iaitu seperti orang yang apabila ditaruh wang kepadanya ataupun ditaruh apa-apa harta kepada dia, habis dimakannya dan habis dihilangkannya. Dan juga seperti orang yang disuruh sampaikan khabar kepada taulan, tiba-tiba ditukarkan khabar itu dengan qasad, dengan niat supaya binasa antara dua orang yang menyuruh sampaikan dan tempat yang disuruh sampaikan atau sebagainya. Ini khianat. Dia ni ada kes dah dulu orang pergi bagi duit kat dia 5,000, tolong simpan zat duit ni. Sementara aku nak pergi Kuala Lumpur ni, hang tolong simpan zat duit ni. Aku tak ada nak pergi bank nak simpan duit. Aku nak bawa jalan pergi Kuala Lumpur saat ni, apa akan jadi ikut jalan leceh. Hang tolong simpan zat duit ni. Aku nak pergi seminggu, minggu depan aku balik. Hang tolong pegang zat duit aku. Balik-balik mai dia duk kata, bila hang bagi duit kat aku? Kata. Aku tengok hang ni muka macam orang boleh percaya, duk pergi semayang di masjid apa semua ni, pasal apa hang buat lagu ni? Dia kata ni apa ni, hang cakap apa ni? Dia duk buat lagu tu. Walhal sebenarnya kita bagi duit kat dia 5,000, tolong simpan zat. Tiba-tiba dia pergi pusing cakap macam tu. Dia kata dia tak terima duit apa daripada kita. Dia khianat. Orang yang macam ni mahkamah tidak terima dia sebagai saksi. Jaga baik-baik. Baik, ataupun dia ni orang suruh dia pergi habaq satu berita dekat satu orang. Orang suruh habaq macam lain, dia pergi habaq macam lain. Dengan tujuan dia nak bagi bergaduh. Kawan hak kirim berita dengan kawan nak terima berita tu, nak bagi bergaduh. Jenis ada ingat jahat macam tu. Orang macam ni tak boleh jadi saksi. Nabi kata macam tu, tak boleh jadi saksi. Maka dengan sepotong hadis yang tersebut itu menunjukkan tidak harus dan tidak sah orang yang belot jadi saksi.
sama ada laki-laki ataupun perempuan, kerana syarat sah jadi saksi itu di antaranya adil. Nak jadi saksi mesti adil, yakni menjauhkan daripada mengerjakan dosa besar. Yang kata adil, dia tak buat dosa besar. Sedangkan khianat, artinya jahat, belot dan menipu, itu adalah dosa besar. Orang yang menipu tak boleh jadi saksi. Pasal apa? Pasal dia biasa buat dosa besar. Tak boleh. Sabda Nabi SAW lagi, wala majludin haddan wala majludatin haddan. Dan tiada sah dan tiada harus saksian orang laki-laki yang kena sebat sebab dera had. Dia ni biasa kena hukum sebat di bawah undang-undang hudud. Biasa kena sebat. Apa dia hukum sebat ke atas orang yang melakukan kesalahan hudud ni? Apa dia? Zina. Sedangkan dia belum kahwin, dia kena 100 rotan atas belakang. Minum arak samanina jaldah 80 rotan atas belakang. Tuduh orang yang baik sebagai penzina. Orang tu orang baik, dia sanggup keluar di mulut dia tuduh kata kawan tu berzina, maka dia dikenakan haddul qazaf, hukum hudud kerana menuduh orang sedangkan tuduhan itu tidak betul. Orang-orang yang biasa buat kesalahan yang menyebabkan dia kena sebat atas belakang, orang macam ni mahkamah tak terima kesaksian dia. Orang yang biasa kena hukum. Dan tiada sah perempuan yang kena sebat dengan sebab dera. Sama laki-laki perempuan, mahkamah tak terima kalau dia biasa kena hukum di mahkamah. Masalah saksi daripada orang yang kena sebat kerana dera syarak adalah maksud orang yang kena sebat di sini ialah orang yang berbuat zina dan orang yang minum arak. Macam kita abang kata, dia kena sebat kerana melanggar hukum hudud. Maka kes yang macam ni tak diterima kesaksian dia. Tapi kalau dia kena sebat kerana ada Indonesia tak ada permit di rumah dia, yang ni boleh lagi. Yang ni boleh lagi, mahkamah terima lagi kesaksian dia. Cuma dia ni nakai saja. Nakai lah, ada orang kata tak boleh, tak ada permit, tak boleh simpan, kena hantar balik, dia tak hantar balik, nakai. Nakai ni tidak sampai ke peringkat derhaka Allah, cuma nakai saja. Tapi kalau sekiranya dia ni kena sebat kerana kes hudud, dia tak boleh diterima saksi dia di mahkamah. Maka dua macam orang ini dinamakan orang fasik, dia kata. Ni hak orang kena sebat kerana zina, kena sebat kerana minum arak ni semua, ini dinamakan orang fasik. Orang fasik tu bahasa Arab, terjemahan dia jahat. Orang jahat. Kerana keduanya membuat dosa besar. Orang hak ni dosa besar lah. Minum arak dosa besar. Bahkan Nabi kata mudminul kham, orang yang mengekalkan tabiat minum arak sampai mati, arak tak tinggal lagi, dia kekal di neraka. Nabi kata, jangan buat pasal. Dia kalau dia biasa minum arak, lepas tu bertaubat menyesal, tak mau buat dah. Mudah-mudahan Allah terima taubat dia dan dia tak dihukumlah kekal di neraka. Tapi kalau dia minum arak sampai mati, tak ada cadang nak berhenti minum arak, bahkan masih penagih arak sampai mati, orang yang mudminul khamr ini, yang kekal tabiat minum arak ni, Nabi kata haram bukan sahaja masuk syurga, bahkan haram mencium bau syurga. Bahaya tuan-tuan. Ini arak ni bukan benda kecil-kecil. Dia kata maka dengan kerana kerjanya itu dosa besar, minum arak, berzina ni dosa besar, maka tiada sah keduanya itu jadi saksi di hadapan hakim bagi orang yang kena naya. Dia nak pergi jadi saksi dia ditolak. Pasal dia biasa buat dosa besar. Dengan dalil hadis di atas tadi. Sabda Nabi SAW lagi, wala zi ghimrin li akhi. Dan tiada harus serta tidak sah saksi orang yang menaruh dendam hati bagi saudara yang sama Islam. Orang yang ada dendam dengan saudara se-Islam, kalau dia pergi jadi saksi dia tak diterima. Pasal apa? Pasal dia ada dendam kat kawan tu. Takut saat lagi masa dia bagi persaksian dia di mahkamah, dia bias. Dia bias. Pasal apa? Dia berat sebelah. Pasal apa? Pasal dia memang ada dendam kat kawan tu. Bila dia pergi bagi kenyataan dia memang nak memusnahkan kawan yang dia dendam. Mahkamah tidak terima saksi orang yang berdendam. Begitu. Masalah ni tuan-tuan, bila bercara dalam mahkamah Islam, bila bercara,
Kalau pihak pembela berjaya membuktikan bahawa saksi yang dibawa oleh pihak pendakwa itu adalah saksi yang ada menyimpan dendam dekat kawan ni, mahkamah akan gugurkan saksi itu. Tapi pihak pembela kena buktikan kawan tu ada dendam dekat kawan ni. Cara nak bukti macam-macam. Dia buat main saksi lain yang lebih dipercayai ke apa, bukti dokumen ke apa, dia tu pernah tulis surat mai kat dia ke, pernah hantar email mai kat dia, tulis macam-macam mana ke, yang tulisan-tulisan itu membawa maksud ada dendam kat kawan ni. Dikemukakan di mahkamah, maka saksi itu ditolak oleh mahkamah Islam. Dia begitu. Mahkamah Islam ni cantik tuan-tuan, cantik. Tapi lebih cantik lagi mahkamah Allah di padang mahsyar. Orang tu cantik lagi. Mahkamah Islam pun cantik dah. Pasal Nabi SAW pernah kata, Nabi pernah jadi hakim pada perbicaraan zaman Nabi. Nabi sewaktu menghakimkan perbicaraan zaman Nabi pun, Nabi kata ke orang hak mai ni, kepada hak dibicarakan dan kepada orang yang mai dalam mahkamah ni, Nabi pun kata, Nabi kata, aku buat keputusan ini umpama macam aku potong bara api bagi. Nabi kata, kalaulah sekiranya keputusan yang aku buat ni katalah tidak tepat, maksudnya apa? Aku telah memenangkan orang yang tak sepatutnya menang. Kerana pandai bercakap orang ni. Masa bercara dia pandai bercakap. Dengan kerana dia pandai bercakap, jadi terlepas dia. Sedangkan dia sebenarnya bersalah. Nabi kata dia umpama mendapat sepotong bara api neraka. Walaupun nampak atas dunia lepas, di akhirat bara tu akan jadi api yang membakar dia. Jaga baik-baik. Nabi sendiri pun lepas jatuh hukum, Nabi lapik benda ni. Nabi kata, aku pun manusia. Maksud Nabi, aku pun manusia. Aku pun tak tahu betul-betul siapa yang betul. Cuma hukuman dijatuhkan berdasarkan pengadilan yang kita dengar. Kalaulah kawan ni pandai bercakap, kerana pandai bercakap dia terlepas, maka orang yang tak pandai bercakap ni walaupun tak salah, nampak bersalah, Nabi kata, aku tak tahu. Aku hanya menghukum berdasarkan yang aku nampak. Tetapi jaga baik-baik, potong yang aku bagi itu adalah potongan api neraka, yang kemudiannya akan membakar dia. Nabi bagi ingat. Tapi mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar esok, mahkamah yang maha tepat. Tidak ada salah sikit pun. Orang hak salah tentu kena hukum. Orang hak betul tentu lepas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, masalah dia kata saksi daripada saudara yang berdendam di dalam hati itu tidak sah ia. Dengan dalil sepotong hadis pada masalah itu. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Minhaj dan syarahnya di dalam makna, tidak diterima saksi daripada seteru atas seterunya. Kerana hadis la tuqbalu syahadatu zi ghimrin ala akhi. Maksudnya tidak diterima saksi orang yang bermusuh-musuhan dan orang yang berdendam dalam hati atas saudaranya. Kerana ada padanya tuhmah, yakni tidak puas hati. Kerana menyangka ia akan saksinya itu tidak betul. Barangkali cakap yang dikeluarkannya itu ialah cakap yang tidak suci daripada merosakkan seterunya. Dengan sebab perseteruannya itu. Dan dikehendaki dengan seteru di sini, iaitu seteru cara zahir. Kerana seteru cara batin, tidak siapa yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Islam tak terima saksi daripada orang yang ada permusuhan pasal ini. Pasal musuh, dia sentiasa nak supaya musuh dia binasa. Ini yang kata musuh. Ini yang kata musuh. Musuh ni apa? Musuh ni ialah dia suka kalau sekiranya musuh dia susah. Dia suka. Maka dia dianggap sebagai berseteru ataupun bermusuh. Maka mengenal seteru itu, iaitu orang yang benci akan dia. Nak kenal musuh kita siapa, ialah orang tu dia tak suka kat kita. Musuh. Nak kenal siapa musuh kita, dia suka tak suka kat kita. Kalau dia tak suka, dia musuh kita. Sebab kalau tak musuh, dia okey dengan kita, dia okey. Sebut aja nama kita, dia kata okey, alhamdulillah, bagus. Tapi kalau sebut nama kita, dia mula nak cerita hak tak elok. Itu musuh. Nabi kata senang aja nak kenal musuh ni siapa. Macam tu aja. Dia kata. Baik. Kerana perseteruan cara batin itu tak ada siapa tahu melainkan Allah SWT. Maka mengenal seteru itu, iaitu orang yang benci akan dia. Sekiranya mencita orang itu hilang nikmatnya, dan duka cita ia dengan sebab kesukaan seterunya. Dan sukacita ia dengan sebab kena bala atas seterunya, maka tu musuh kita. Kita tahu dah.
Bila kita kena susah, dia kata pada muka. Musuh. Kalau kita kena susah, dia kata pada muka. Pada muka, dia kata cakap besar sangat. Tahu dah, memang dia ada simpan tak elok kat kita. Dia musuh kita. Kalau kita ditimpa susah, dia pun susah hatilah, buat baca Yasin lah, apalah. Dia kawan kita. Itu aja cara nak kenal dia. Dan musuh ni juga, kalau sekiranya kita dapat nikmat, dia cukup tak suka. Dia kata tu bukan siapa, mengampu kuat. Musuh kita. Kita dapat nikmat, dia karang benda-benda tak elok buh naik kat kita. Itu musuh, dia kata. Baik, telah bersabda Nabi SAW, sayati qaumun fi akhir zaman, ikhwanul alaniyah, a'da'us sarirah. Qila li nabiyillahi Ayyub sallallahu alaihi wasallam, ayyu shay'in kana ashaddu alayka mimma marra bik? Qala syamatatul a'da. Lagi akan datang satu kaum di akhir zaman, saudara pada zahir. Nabi kata jaga baik-baik hampa yang hidup sampai akhir zaman. Menjelang akhir zaman akan berlaku keadaan ini, di mana dia ni saudara pada zahir. Depan kita lah cukup cantik. Apa abang, bagus, lembut ni tak tahu nak abang. Kita duk ingat kawan kita. Begitu. Seteru pada batin. Dalam perut ni dia meluat kat kita ni, Allah yang mengetahui. Nabi kata akhir zaman kamu jumpa golongan ini. Depan cantik, cukup cantik apa-apa. Allah duk kerja di mana? Bagus no, sihat ke? Anak-anak macam mana? Semua tanya cantik. Kita duk ingat memang kawan kita. Aku payah nak dapat kawan macam ni. Duk ingat lagu tu. Tapi Nabi kata apa? Tapi Nabi kata jaga baik-baik. A'da'us sarirah. Dalam ni dia memusuhi kita yang amat sangat. Nabi kata. Ditanya orang bagi Nabi Ayyub sallallahu alaihi wasallam, apakah sesuatu yang sangat-sangat menyakiti hati engkau daripada barang yang telah lalu dengan engkau? Orang tanya Nabi Ayyub, apa benda yang sangat-sangat memberi sakit kepada kamu wahai Nabi Ayyub? Jawab dia ialah suka hati seteru melihat kita kena bala. Dia kata musuh dia pun cukup syok bila tengok kita susah. Inilah musuh. Yang kata musuh ni bila kita kena bala, kita kena ujian, kita kena susah, kita ditimpa musibah, dia cukup seronok. Dia cukup seronok. Inilah musuh Nabi Ayyub kata. Dan adalah Nabi SAW minta berlindung dengan Allah daripadanya. Nabi ni doa minta dekat Tuhan, minta berlindung daripada orang macam ni. Daripada orang yang depan mai tunjuk baik, belakang dia musuh kita. Zahir tunjuk kawan kita, dalam dia memusuhi kita. Nabi minta berlindung daripada jumpa orang-orang yang macam ni. Maka minta kita akan Allah Ta'ala akan afiat daripada yang demikian itu. Oleh kerana Nabi minta jauh daripada golongan ini, kita pun kena minta dekat Tuhan supaya kita jauh daripada jumpa orang macam ni. Dan sabda Nabi SAW lagi, wala mujarrabin syahadah. Dan tidak harus saksi orang yang beruji pada saksinya. Yang ni jika seorang yang terpelajang dan dapat menang dalam uji pada menjadi saksi, maka saksinya itu tidak diterima akan dia. Dia ni pernah pergi ke mahkamah jadi saksi. Cakap pandai di mahkamah, cakap pandai waktu dia jadi saksi di mahkamah. Tiba-tiba mahkamah mendapati dia ni adalah saksi yang pandai bercakap tapi tak bercakap benar. Dan dia ditolak daripada menjadi saksi di mahkamah. Maka orang macam ni tidak boleh diterima kali kedua menjadi saksi. Pasal ada rekod dah. Dia ni hanya cakap pandai aja, tapi dia bukan saksi yang mahkamah mahu. Kerana ada tahmah dan ada syak dan wasangka pada orang, pada saksinya itu. Orang dah tak boleh percaya dah dia ni. Pasal apa? Dulu sekali dah dia pergi jadi saksi, mahkamah tolak. Ni pula dia nak pergi jadi saksi, orang dah ada tahmah pada dia. Orang tak boleh terima. Dan sambung hadis itu dia kata wala zaninin fi wala qarabah. Walal qani' ahlal baiti lahum. Dan tiada sah syahadah orang yang menurut apa kata orang isi rumahnya bagi jadi saksi mereka itu. Seperti abdi dan khadam dan siapa-siapa yang ditanggung makan minumnya, maka mereka ini tidak sah jadi saksi orang yang menanggungnya itu. Dia ni memang duk kerja dengan kita duk bagi duit, duk bagi gaji, duk bagi apa macam-macam dekat dia. Tiba-tiba kita didakwa di mahkamah, dia pergi jadi saksi. Tentulah dia jaga kita.
Kalau kita masuk dalam, dia nak kerja dengan siapa? Jadi ada tahmah juga benda ni pun. Orang kata mau tak dia tak pergi jadi saksi. Kalau kawan ni kena, dia nak kerja di mana? Dia duk kerja dengan kau ni. Macam ni pun menimbulkan tahmah di kalangan pihak yang satu lagi. Orang tak boleh terima kesaksian dia. Kerana mereka ini ada tahmah, dakwa sangka dan sekaliannya, melainkan anak dan isteri. Sabda Nabi SAW lagi, wala dhaninin fi wala wala qarabah. Dan tidak harus dipakai saksi orang yang disangka ia ada wala dan tiada qarabah. Maksudnya adik-beradik tak boleh jadi saksi. Adik, abang apa semua heret pergi jadi saksi, tentulah dia nak jaga adik dia, dia nak jaga abang dia. Orang Melayu kata bersaksi di lutut ke apa-apa. Bersaksi ke lutut ke apa, macam tu lah. Maksudnya apa? Tak boleh pakai lah. Dia mesti pertahan adik-beradik dia. Itu maksudnya. Dan yang ni, jikalau seorang itu ada disangkakannya ia qarabah, adik-beradik dan juga wala, nescaya tiada sah jadi saksi. Kerana ada tahmah dan juga ada dua sangka orang padanya. Orang tak boleh terima. Orang katalah adik-beradik dia, mesti pertahan dia. Maka saksi yang macam ni juga tidak diterima sebagai saksi. Kemudian dia kata saksi daripada qarabah, apa hukumnya? Yang tu huraian daripada yang kita terang tadi. Wallahu a'lam. Lepas ni kita akan masuk bab ma jaa fi syahadati zur. Cerita tentang hadis yang menerangkan tentang saksi bohong. Orang yang tampil menjadi saksi sedangkan dia adalah saksi yang bohong. Apa janji azab yang Tuhan sediakan kepada orang yang pergi jadi saksi bohong ini? Wallahu a'lam. Kita dah bulan 9. Lepas tu bulan 10. Lepas tu bulan 11 dah puasa dah. Kita ada kuliah mengaji lebih kurang sebulan aja lagi. Lepas tu puasa, kita dah cuti dah kuliah kita. Demikianlah masa berjalan, dia begitu cepat sekali. Kalau sekiranya kita abaikan masa yang ada, masa dia tak tunggu kita. Kan? Orang Arab dia kata al-waqtu kasuyuf. Dia kata masa ni al-waqt. Masa ni kasuyuf. Dia macam pedang. Kalau sekiranya kita tak jaga pedang tu dipotong kita. Masa ni kalau kita tak atung elok-elok, masa ni akan habiskan kita. Kita habis masa lara gitu aja tuan-tuan, tak tahu apa. Kan, jadi tuan-tuan, saya pesan pada diri saya dan kepada tuan-tuan dan perempuan semua lah. Kita manfaatkan masa yang Tuhan bagi kat kita dan kita jangan jadi orang yang menyesal. Kan? Kalau tuan-tuan baca hadis cerita tentang an-nadamah ni, cerita tentang penyesalan. An-nadamah, penyesalan. Di akhirat esok, manusia ni tak ada lain melainkan menyesal belaka. Orang baik pun menyesal, orang jahat lagi-lagi menyesal. Orang baik, Nabi kata dia menyesal. Pasal dia rasa silap dia buat baik sikit sangat masa dia duduk atas dunia dulu. Kalau dia tahulah Tuhan nak balas kebaikan syurga dekat dia macam yang dia duk terima ni, dia akan buat jauh lebih baik daripada hak dia buat dulu. Dia menyesal juga. Dia menyesal pasal dia buat baik sikit. Dia rasa hak dia buat dulu tak banyak mana, pun Tuhan balas sampai macam ni. Dia kata kalaulah dulu aku buat lebih pada tu, tentulah aku dapat lebih pada ni. Dia menyesal pasal dia buat amal sikit. Itu orang baik, menyesal pasal dia buat amal sikit. Orang jahat tuan-tuan lebih-lebih lagi menyesal. Pasal apa? Pasal dia dibalas dengan neraka. Bila kena api neraka ni tuan-tuan, menyesal ni Allah yang mengetahui lah. Menyesal pasal atas dunia dulu Tuhan bagi masa yang cukup, bahkan lebih pada cukup pada dia. Tapi dia tak manfaatkan masa yang Tuhan bagi ke dia. Maka akhirnya dia menerima balas azab di neraka. Dia sangat menyesal. Jadi kesimpulannya apa? Menyesal lah sangatlah baiknya. Tapi menyesal kemudian sangatlah ruginya. Jadi tuan-tuan, saya pesan kepada diri saya lagi sekali dan kepada tuan-tuan dan perempuan semua. Kita manfaatkan masa kita. Cari ilmu agama dan penuhkan masa dengan zikrullah, dengan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang lebih baiklah daripada kita buat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buat baik pada Allah, Allah buat baik pada kita. Dan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang boleh buat baik kepada kita di padang mahsyar, di hari akhirat. Tidak ada kuasa lain boleh buat baik ke kita pada masa itu. Ingat balik hadis yang kita baca di masjid ni. Satu masa dulu Nabi kata sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih
yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang mereka ni dapat payung, dapat naungan, dapat lindungan daripada Allah. Pada hari tak ada siapa boleh bagi lindungan pada manusia pada hari itu. Di padang mahsyar itu Allah saja yang boleh lindung kita daripada panas dan susah payah di mahsyar. Allah saja. Tak ada siapa dah boleh lindung kita pada hari itu. Allah hanya akan bagi perlindungan pada 7 golongan yang kita dah baca satu masa dulu. Mudah-mudahanlah Allah jadikan kita salah satu daripada 7 golongan itu. Mudah-mudahan kita dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik dan hidayah kepada kita semua daripada la sampailah kita menemui masa mati kita nanti, insya-Allah. Nah, yang baik daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.